Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita kali ini tahun 2021. Saya Ustaz Azman akan mengajar anak-anak semua berkaitan subjek akhlak khusus untuk anak yang berada di tahun 3 Ibn Sina dan tahun 4 Ibn Sina. InsyaAllah tahun ini kita akan menggunakan buku warna ini untuk darjah 3 tahun 3 dan juga buku warna biru ini untuk tahun 4. InsyaAllah untuk hari Jumaat ini saya akan menggabungkan kedua-dua pengisian untuk anda semua mendalami dan memahami apakah isi kandungan subjek akhlak yang akan disampaikan oleh Ustaz, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini, kita mulakan dulu dengan doa, yang mana sekiranya kita buka buku akhlak darjah 3 akan ada doa pada muka surat kedua sini muka surat kedua. Jom kita baca bersama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maknanya, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan mudahkan urusan kami dan lepaskanlah kekakuan lidah kami agar mereka mengerti perkataan kami. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita amalkan bacaan doa sebelum kita mulakan bahasa ilmu. Sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dulu dengan baca doa, iaitu mohon daripada Allah Ta'ala supaya kita ni dimudahkan proses pembelajaran, mudah ingat, mudah faham, dan juga apa yang kita cari itu dapat difahami oleh semua orang. Okey, baik. Di dalam buku akhlak darjah 3 ini dinyatakan satu hadis, satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa Rasulullah adalah contoh teladan paling baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab ayat 1. Bermaksud sesungguhnya bagi diri kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Jadi ini adalah satu dalil yang jelas menunjukkan bahawa Rasulullah mempunyai akhlak yang paling baik yang semestinya kita ikuti. Nah, baik, siapakah Rasulullah? Dia adalah Rasul Allah, dia adalah membawa risalah Islam, menjadi contoh teladan kepada umat manusia. Baik, Rasulullah adalah utusan Allah yang menyebarkan agama Islam di atas muka bumi ini selepas diutuskan Rasul lain. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah insan yang berrahmat kepada seluruh alam. Maknanya Rasulullah ini membawa rahmat kepada seluruh alam, termasuklah pokok-pokok, haiwan-haiwan, yang miskin, yang kaya, yang lemah, yang kuat, tak kiralah bangsa apapun, dengan hadir Rasulullah ini memberi rahmat kepada semua orang. Ya, dia begitu kasih kepada kita umatnya, dan kasih Nabi ini sampai kiamat. Maknanya selagi mana Rasulullah hidup, selagi mana Rasulullah ada, Rasulullah sentiasa memikirkan tentang umatnya. Apa pesan Rasulullah? Rasulullah pesan kepada kita ni supaya jaga solat. Walaupun Rasulullah telah meninggal dunia, telah wafat, tetapi pesanannya kepada kita ialah jangan tinggal solat. Rasulullah nak kita ni semua beriman kepada Allah dan buktikan keimanan kita ni dengan solat. Jangan lupa, hari ini kita solat subuh, solat Zuhur dan Jumaat. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat kita solat Jumaat, Asar,
Maghrib dan Isyak. Pastikan lima waktu ini kita jaga sungguh-sungguh. Baik. Nama Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kena ingat nama Rasulullah. Dan sunnah kita ni pada hari Jumaat ni ialah kita memperbanyakkan selawat pada Rasulullah. Nabi minta kita ni perbanyakkan selawat. Malaikat pun berselawat, apatah lagi manusia adalah lebih lagi kena berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, mari kita start bersama-sama baca dan tengok slide tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari Jumaat ni ada sekalian, kita perbanyakkan selawat Rasulullah. Di antara sunnah-sunnah hari Jumaat ialah yang pertama ialah kita mandi sunat hari Jumaat. Bangun pagi kita semua subuh tu kita dah mandi dah. Mandi siap-siap, mandi dengan niat saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita nak mandi kita itu dapat pahala. Kan? Kita nak setiap buatan kita tu dapat pahala. Kita bukan mandi saja, kita nak mandi kita tu Allah Ta'ala bagi pahala. Yang pertama. Yang kedua, sunat hari Jumaat ni ialah kita memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita memakai wangi-wangian. Ada minyak wangi, minta kat mak, minta kat ayah. Ayah nak minyak wangi sikit, minta. Kemudian letak di sini, tanya sikit-sikit, letak kat pakaian. InsyaAllah, kalau kita suka pada wangi-wangian, ramai yang akan suka pada kita. Orang akan suka pada kita sebab kita wangi. Bayangkan kalau kita ni busuk. Bayangkan busuk pakai baju seminggu tak basuh, ataupun 2 minggu tak basuh. Agak-agak orang suka tak? Tak suka kan? Jadi, sebagai sunnah Rasulullah ini, kita pakai pakaian bersih, kita pakai minyak wangi, dan kita berakhlak mulia. InsyaAllah, kalau kata kita jaga ketiga tu, kita akan disukai ramai. Kita akan disukai oleh manusia, kita akan disukai oleh haiwan. Semua makhluk Allah Ta'ala akan suka kita ni, insyaAllah. Hari Jumaat, mandi sunat Jumaat, pakai pakaian putih. Kemudian yang ketiga, pakai wangi-wangian. Kemudian kalau sempat, ada masa, kita baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni terpulanglah kita nak baca bila, sama ada malam Jumaat tu ataupun pagi ataupun petang selepas Jumaat. Bacalah. Kemudian yang kelima, kita dianjurkan untuk membaca doa atau berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab pada hari Jumaat ini bermula maghrib semalam sampailah petang ini pada pukul 7 lebih hingga habisnya terbenam matahari. Allah Ta'ala simpan satu waktu untuk makbulkan doa kita. Faham tak? Dan hari Jumaat tu ada satu waktu yang mana kita tak tahu. Saya tak tahu, mak ayah tak tahu, anda pun tak tahu. Yang mana pada waktu itu doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ambil kesempatan tu. Hari Jumaat ni ambil kesempatan tu untuk berdoa. Kita masing-masing ada hajat kan? Masing-masing ada keperluan. Masing-masing nak itu ini. Kita minta hari Jumaat ni, kita minta, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kesihatan yang baik. Sihatkanlah mak ayah aku. Kalau kata ayah ada kecil manis, dah tinggi, doa moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan mereka. Kalau tahu mak ada migraine, sakit kepala sokmo kan,
sakit kepala sakmo, kita sebagai anak ni kena berdoa, ya Allah, berkat hari Jumaat ini aku bermohon kepadamu ya Allah agar engkau sembuhkanlah sakit migrain, sakit kepala mak aku itu. Andai kata doa kita ini tepat pada waktu yang Allah Ta'ala makbulkan, insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan. Itulah rahsia Allah Ta'ala simpan pada hari Jumaat. Nah, baik. Lagi sunat lagi. Hari Jumaat juga kita disunatkan untuk bersedekah. Si anak, ustaz nak kamu semua amalkan sunnah-sunnah ini pada hari ini sebagai memulakan hari Jumaat, mengambil keberkatan hari Jumaat. Kita banyakkan bersedekah. Banyak mana ustaz? Kami ada RM1 je. Tak apa, RM1 pun RM1 lah. Tak kisah. Yang penting kita buat. Bila buat tu, dia mendidik hati kita untuk melepaskan sesuatu yang kita sayang. Kita sayang duit kan? Sayang duit. Bila sayang duit, kita lepaskan dia. Kalau kata kita sayang sangat-sangat, rugilah. Harta dunia ni akan musnah, akan dioresi. Jadi kita ambil keberkatan hari Jumaat ni, kita sedekah. Lepas bersedekah pada waktu pagi, kita berdoa, ya Allah Tuhanku, dengan berkat aku bersedekah ini, maka engkau ampunlah dosa-dosa aku, engkau sihatkan tubuh aku, engkau sihatkan tubuh dan mak ayah aku, ya Allah Tuhanku, engkau pemudahkanlah aku untuk menuntut ilmu, untuk aku menghafal Al-Quran, untuk aku hafal hadis, untuk aku berakhlak mulia. Itulah sifat Rasulullah, itulah peribadi Rasulullah, itulah perangai Rasulullah. Kalau kata kita buka buku Darjah 4, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyantuni ahli keluarga dia, menyantuni isteri dia. Kemudian ada juga pergaulan dengan jiran, adab pergaulan dengan jiran. Kemudian adab ziarah dan bertamu. Kemudian adab menziarahi pesakit. Semua ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimanakah cara terbaik untuk kita berakhlak di hadapan orang tua. Kemudian adab terhadap fakir miskin dan orang kurang upaya. Saya nak tunjuk satu video berkenaan dengan bagaimana orang miskin mencari makanan di tempat buang sampah. Kalau ada masa saya akan tunjukkan nantilah ya. Kalau tak hari ni, minggu depan lah insyaAllah. Jadi hari Jumaat juga kita kena perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat. Khutbah Jumaat pun ada disebut bahawa malaikat Allah dan malaikat berselawat Rasulullah SAW. Maka adalah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebab satu selawat kita ucap kepada untuk Rasulullah, 10 selawat Allah Ta'ala akan gunakan bagi kita ni. Okey, baik. Kemudian lagi kita lihat pula selawat dah. Jadinya kemudiannya saya nak hari ni kamu praktiskan apa yang Ustaz cakap tadi. Perbanyakkan selawat. Kalau boleh banyak lagi, tak apa. 10 Ustaz, banyak lagi. 100, banyak lagi. 1000, banyak lagi. 100,000, banyak lagi. Itulah persoalan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Bagaimanakah, apakah boleh aku bersalawat 1/3 daripada hidupku? Rasulullah kata, lagi banyak lagi bagus. Bagaimana pula kalau kata separuh kehidupan aku hanya bersama Rasulullah? Kata Rasulullah, lagi banyak lagi bagus. Bagaimana kalau 3/3, iaitu seluruh kehidupan dia bersama Rasulullah? Maka Rasulullah kata, itu yang baik, itu yang lebih baik. Maknanya, sahabat Rasulullah ni nak kita supaya memperbanyakkan selawat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, susah ke nak salawat? Sambil naik basikal, sambil mancing, sambil nonton TV, sambil berehat, sambil naik motor, sambil bersesian naik kereta. Mudah kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tak payah kan? Itu hari Jumaat, yang mana kita jadikan hari Jumaat ini sebagai hari untuk mempraktiskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila Ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam, adik semua kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai membalas balik ucapan selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Banyak akhlak Rasulullah yang mulia. Banyak. Sehingga kan Rasulullah ini sesiapa yang melihat Rasulullah terus berkenan. Rasulullah bukan sahaja seorang Rasul yang hanya mengajar ilmu agama, tetapi Rasulullah juga sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai ayah kepada anak, sebagai ketua masyarakat. Dialah penghulu, dialah menteri, dialah ketua menteri. Rasulullah juga sebagai panglima tentera. Di medan peperangan, Rasulullah mengetahui peperangan. Rasulullah juga sebagai semualah. Nah, Rasulullah pernah belah kambing. Tengok bagaimana akhlak Rasulullah. Tapi Rasulullah tak pernah sombong pun. Walaupun bagi Rasulullah sebagai panglima perang, walaupun bagi Rasulullah sebagai MB ataupun PM ketika itu, Rasulullah tak pernah pun sombong pada manusia. Rasulullah santuni fakir miskin. Rasulullah jaga fakir miskin ni, bagi makan kepada mereka ni. Nah, di antara sifat-sifat Rasulullah ialah bersyukur. Kenapa Ustaz bersyukur? Rasulullah bayangkan, Rasulullah walaupun dijamin telah ditetapkan akhirat ini adalah syurga yang tertinggi, Rasulullah tetap melaksanakan ibadah malam, tetap bangun saat tahajud sehingga bengkak kakinya. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai tanda syukur ni, kita dapat mengaji, kita dapat makan, apa kita buat? Kita habiskan masa kan dengan nonton TV kan? Kita habiskan masa dengan main game kan? Kita habiskan masa dengan banyak bermain kan? Sah ke? Tak salah. Cumanya jaga solat. Saya pesan semua macam tu pada anak saya semua tu. Saya pesan, nak main game boleh tapi jangan tinggal solat. Nak pergi main kat luar boleh tapi jangan tinggal solat. Nak buat apa pun yang baik jangan tinggal solat, tu je. Pesan pada semua macam tu. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kesyukuran kita tu. Lain syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat. Lain kafartum, sekiranya kufur, Allah Ta'ala sediakan azab yang pedih pada mereka yang tak bersyukur. Allah Ta'ala bagi kesihatan, solat. Allah Ta'ala bagi rezeki untuk makan minum, kuat badan, solat. Allah Ta'ala bagi kediaman yang sempurna, solat. Allah Ta'ala bagi kediaman yang tak sempurna, solat. Biar apapun keadaan kita ni, solat yang tinggi. Baik. Yang kedua sifat Rasulullah ialah ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni kita buat satu tanpa mengharapkan balasan. Kita tolong orang tanpa mengharapkan balasan. Kita buat tu dengan sepenuh rela. Faham? Rela. Bukan dia jaga Roblox tu, bukan. Rela ni dan rela hati, dengan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itulah maksudnya ikhlas. Kamu tolong mak ayah dan ikhlas. Jangan pula tolong mak ayah minta duit, mak RM2, mak RM1 sebagai upah. Jangan itu. Mak ayah berkorban untuk kita ni banyak benda. Kecil sampai dewasa, semua mak itu tolong.
kenapa kamu tetapkan bayaran atas apa yang kamu lakukan, atas pertolongan yang kamu tawarkan kepada mak ayah ni? Kenapa kamu minta bayaran? Sebagusnya, sebaik-baiknya kita berdoa, iaitu minta Allah Ta'ala ampunkan dosa ibu dan ayah kita ni. Ya? Kita buat kerja kena ikhlas, kita solat kena ikhlas, kita tolong mak ayah kita belajar, buat semua benda kena ikhlas. Okey? Yang ketiga, sifat Rasulullah. Bukan yang ni je, banyak lagi. Tapi Ustaz sebut hari ni hanya 6 saja. Yang sebenarnya lemah lembut. Lemah lembut ni ialah Rasulullah bukannya seorang yang bengis, seorang yang cengis, seorang yang garang. Bukan macam tu. Garang Rasulullah ni garang tempat. Rasulullah ni kalau lihat wajahnya, Allahu Akbar, cukup menarik, cukup tertarik. Lemah lembut Rasulullah ni seperti suami pun tak pernah mak isteri, tak pernah tanpa isteri, tak pernah didik anak-anak. Kita pun kena buat lemah lembut. Kita berkawan orang pun kita jangan panggil orang macam-macam gelaran. Panggil Hui lah, panggil Bahlul lah, apa lagi? Banyak kan kita punya panggilan kan pada kawan-kawan kat sekolah kan. Sampaikan orang kecil hati kita ni. Jadi saya minta supaya kita bila jumpa kawan, kita berlemah lembut. Panggilnya sopan santun. Kau namanya Ismail, Ismail. Kau namanya Haris, Haris. Bukannya weh bro, weh kau, monyet. Jangan buat garan tu. Garan tu dia tak suka, kita pun tak suka kan. Kita tak suka, kita jangan buat apa yang kita tak suka itu ke orang lain. Apa yang kita tak suka, kita jangan buat orang lain. Senang. Baik. Berlembah lembut. Kemudian bercemat-cemat. Rasulullah ni bercemat-cemat. Rasulullah ni bukan bazir. Walaupun Rasulullah ni kaya, tetapi Rasulullah menggunakan kekayaannya itu adalah untuk kebajikan. Rasulullah kaya, bukan miskin. Rasulullah kaya, sampaikan kekayaan itu tak ditinggalkan semalaman. Takkan dibiarkan semalaman. Kau dapat harta kekayaan itu pada pagi ini, Rasulullah akan infak semua harta itu sebelum malam menjelma. Itulah sifat kekayaan Rasulullah. Kita pun kan jimat-cemat. Kalau mak ayah bagi duit RM1 sehari ataupun RM2 atau RM3, kita spend ataupun kita simpan sedikit untuk pada masa akan datang. Nak beli apa? Nak beli pensil, nak beli buku, nak beli alat tulis, tak kira lah apa pun. Nah, dapat RM3, kita simpan RM1, guna RM2. Kita jimat cermat. Itulah sifat Rasulullah. Kita jimat cermat ni bukannya sebagai persediaan ketika susah aja, tapi mendidik kita ni supaya menghargai wang yang sedikit itu, supaya kita ni menjadi orang yang bersyukur. Yang kelima, taat. Taat ni ialah orang yang sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Dia bukanlah menjadi orang yang suka melanggar perintah Allah Ta'ala ni, suka langgar perintah. Main sekolah, suruh pakai name tag, dia tak pakai name tag, dia tinggal kat rumah. Akan datang ni kita akan wajibkan semua murid pakai lanyard nama tu, sebab nama tu akan touch kepada reader, dia akan nyatakan kehadiran dia ke sekolah. Suruh pakai songkok, tak pakai songkok. Suruh datang sekolah, dia bukan sekolah. Nah, ini orang tak taat lah. Rasulullah sifatnya taat kepada perintah Allah. Kita, perintah Allah ni kita taat, iaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang mungkar dan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara baik kita buat, perkara mungkar kita tinggalkan. Itulah tanda ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Yang akhir sekali adalah belas kasihan. Belas kasihan Rasulullah ni bukan sahaja kepada miskin. Rasulullah belas kasihan ni semua. Hang kaya ke, hang miskin ke, hang sakit ke, hang kuat ke, hang manusia ke,
hang binatang ke, hang tumbuh-tumbuhan ke, semua sifat belas kasihan tu ada Rasulullah. Sayang Rasulullah pada haiwan lebih baik, lebih dahsyat lagi pada sayang kita pada haiwan. Kasihan kita pada orang miskin lagi hebat kasihan Rasulullah pada orang miskin. Kasihan kita pada orang sakit lebih dahsyat kasihan Rasulullah pada orang sakit. Rasulullah pergi ziarah orang sakit. Rasulullah bagi makan orang miskin. Rasulullah santuni orang kaya. Rasulullah jaga berperikonsaan kemanusiaan kepada haiwan dan tumbuhan. Sebab itu pesan Rasulullah, jangan kita sakiti sakiti haiwan. Sembelih haiwan pun kena guna pisau yang tajam dan guna pisau tumpul. Kan? Ketika perangan jangan dimusnahkan tumbuh-tumbuhan, pokok kurma sebagainya, jangan dimusnahkan. Itulah tandanya Rasulullah ini seorang lelaki, seorang Rasul yang mempunyai sifat-sifat belas kasihan. Okey? Baik. Sebagai akhirnya saya minta semualah untuk menghafal ayat, iaitu hafal dalil. Dalil seperti mana saya sebutkan tadi, dari surah Ahzab ayat 21. Minta semua hafal ya, sebagai tugasan di rumah ni. Ada buku Dajjal 3. Kamu Google apa? Ada. Surah Al-Ahzab ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hafal yang tu je. Hafal yang tu hantar voice message kepada saya. Boleh tak? Yang mana maksudnya sesungguhnya bagi diri kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Cukup itu je. Saya punya assignment hari ini, hari Jumaat pada 28 hari bulan 1 21, hafal dalil menunjukkan bahawa Rasulullah ini punya akhlak yang baik. Itu saja saya punya tugasan. Mudah kan? Mudah je, tak susah. Kemudian bila aku hafal tu, baca, bukannya baca tau, saya meletakkan kepercayaan semua pada murid saya supaya hafal dalil itu dan hantar kepada saya secara voice message. Hantar apa pun, lepas ni pun boleh, petang ni pun boleh, malam besok malam ni boleh. Jangan besok, hari ni saja. Sebab hari ni kita nak praktiskan berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semua sifat-sifat Rasulullah ni akan saya terangkan berikutnya setelah kita berakhirnya PKP ini. Adik semua datang sekolah, saya akan ajar satu-satu. Dan saya doakan semoga adik semua akan berakhlak mulia dan ustaz pun akan berakhlak mulia. Kalau ustaz salah, tegur ustaz ya. Ustaz pun insan lemah, ustaz pun insan yang sentiasa inginkan peningkatan iman dan takwa. Nak menjadi akhlak yang baik dan jadi orang yang baik, insya-Allah. Semoga kita ni semua menjadi ahli-ahli syurga. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Kuliah kita ataupun kelas kita akhlak yang saya gabungkan dari 3 dan 4 berkenaan akhlak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan pada hari Jumaat untuk subjek akhlak secara online. Sekian dulu untuk hari ini. Saya minta maaf banyak sekiranya apa yang saya sampaikan ini tak jelas, tak clear. Saya minta maaf. InsyaAllah saya nanti tugasan anda untuk anda semua sampaikan kepada saya, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.